Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Taala kita dapat bertemu pada pagi ini. Saya minta maaf tersilap faham. Saya duk ingat start pukul 9.30 Lepas tu saya tunggu daripada tadi lagi nak tunggu 9.30. Rupa-rupanya pukul 9. Jadi silap tengok jam lah. Jadi apa pun minta maaf di atas kelewatan sebab silap tengok waktunya. Ingatkan tadi habis start pukul 9.30. Jadi saya buka on time 9.30 ni. Apapun tak apa, insyaAllah pada pagi ni kita nak bicarakan tentang haji ya. Tentang haji. Kita sampai kepada muka surat 157 bagi yang ada kitab. Ini kitab ni. Fiqh Islam Mazhab Syafi'i ataupun berdasarkan kepada syarah bagi matan Abi Syuja'. Syarah bagi matan Abi Syuja', insya-Allah kita nak bicarakan persoalan-persoalan perbincangan daripada kitab ini muka surat 157. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Yang pertama, syarat wajib haji. Ni kita lihat tentang isu yang berkaitan dengan haji. Syarat wajib haji. Yang pertama, agama Islam. Sudah tentulah ibadat ni dilakukan berkaitan dengan orang Islam. Allah Ta'ala sebut, "Ulillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Melaksanakan, mengerjakan ibadah haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Baik. Dan hadis Nabi SAW antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah dia berkata, "Khatabana Rasulullah SAW faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju." Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, lalu Rasulullah bersabda, "Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu menunaikan ibadah haji, maka tunaikanlah haji." Jadi ini juga merupakan sesuatu perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi banyak lagi dia punya ada dalilnya, antaranya ada dalil tentang rukun Islam itu kan, bunyal Islamu ala khams, dibina Islam itu atas 5 perkara, dan antaranya adalah al-hajjul bait, hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Baik. Jadi yang pertama sekali syarat wajib haji ini orang Islam, itu yang pertama. Yang keduanya baligh. Baligh makna apa? Baligh maknanya sudah cukup umur. Kita dah sebut banyak kali bahawa baligh ni maknanya seseorang itu dia bermimpi basah ataupun wanita yang datang haid ataupun bila mana umur 15 tahun mengikut bulan Islam. Umur 15 tahun mengikut bulan Hijrah. Jadi maknanya dia sudah dikira sebagai baligh. Bila baligh dia wajiblah. Kalaulah contohnya kalau dia tak baligh lagi dia pergi haji, haji dia sah, tetapi kewajipan itu masih tertanggung atas diri dia. Nanti lepas dia baligh nanti dia tetap berkewajipan untuk pergi sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Hak dia pergi awal itu kata umur 10 tahun dia tak baligh lagi dia pergi dah. Ya, hajinya sah tapi tak dikira lagi. Tak dikira dalam arti kata melaksanakan kewajipan itu masih lagi dia tertanggung. Sebab apa? Sebab kewajipan itu kepada orang yang baligh. Yang ketiganya berakal, tak gila. Kalau gila memang apa-apa hukum pun diangkat daripada orang gila. Dia terangkat. Sebab orang gila ni dia tidak mukallaf lah kerana dia tidak boleh berfikir dengan cara yang waras. Maka syarat ataupun wajib ni adalah bagi orang yang berakal. Keempat, merdeka. Merdeka ni bukan hamba lah zaman kita, boleh kata semualah merdeka. Tidak ada hamba. Dan yang kelima, memiliki bekalan dan kenderaan. Jadi bekalan dan kenderaan ni maknanya apa? Maknanya dia berkemampuan. Dari sudut
Man istata' ilaihi sabila itu, maka yang mampu untuk melaksanakannya, iaitu ada kenderaan, ada tempat terbang nak pergi, ada bekalan, nafkah cukup apa semua untuk orang yang ditinggalkan, dan ada bekalan di sana, perbelanjaan, itulah bagi orang mampu. Tapi kalau orang yang tidak mampu, tidak berkemampuan, sebab haji ni dia berkaitan dengan kemampuan. Kalau tak mampu, maka dimaafkan, digugurkan kewajipan itu daripadanya. Yang keenam, selamat dalam perjalanan. Selamat dalam perjalanan ni maknanya, kalau contohnya hari ni kau ada perang berlaku, tak selamat, maka tak wajib pergi. Macam dulu pernah sekali berlakunya COVID. COVID ni maknanya dia satu penyakit yang berlaku yang menyebabkan tidak selamat. Perjalanan pun mungkin tak selamat dan sebagainya. Maka pastikan perjalanan itu selamat. Dan yang ketujuh, perjalanan memungkinkan untuk dilakukan. Iaitu bebas daripada bahaya lah. Kalau zaman-zaman dulu ni maknanya ada lihat perompak-perompak jalanan dan sebagainya. Zaman sekarang pun tengok juga ada keselamatan yang dari sudut wujud keselamatan ataupun tidak. Baik, itu antara perkara yang kita lihat syarat wajib. Baik. Syarat wajib ni apa? Syarat yang mewajibkan seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, rukun. Rukun haji. Rukun haji ada 5. Yang pertama, ihram disertai niat. Ihram disertai dengan niat. Itu yang pertama, ihram haji. Ihram ni maknanya dia memasuki rangkaian ibadah haji dan dia mengharamkan sesuatu yang halal baginya dalam tempoh tersebut. Itu dia berihram tu, dia tidak boleh melakukan perkara-perkara tertentu. Kalau buat juga dia kena dam. Jadi dia berihram, dan ihram tu rukun dia ihram. Niat ihram tu rukun dia, tapi wajibnya adalah di miqat. Itu cerita lain lah, nanti kita akan cerita bab tu. Baik, yang pertama sebab dalam bab haji ni dia membezakan antara wajib dan rukun. Kalau dalam ibadat lain dia sama je. Ibadat solat contohnya, rukun dan wajib tu sama. Rokok itu rukun dan dia merupakan wajib. Tetapi dalam ibadat haji berbeza. Ibadat haji dan umrah berbeza. Rukun dia adalah sesuatu perkara yang kalau tak buat menyebabkan batal ibadat tersebut. Tapi kalau wajib, kalau tak buat dia kena bayar dam. Itu perbezaan lah antara ibadat haji, umrah dan juga ibadat-ibadat yang lain. Jadi ihram, berihram serta niat ihram, niat ihram dan berihram lah. Yang keduanya wukuf di Arafah. Wukuf. Sebab Nabi kata al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan Nabi juga menyatakan al-hajju Arafah man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajar faqad adraka al-hajj. Hakikat haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam berkumpul di Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapat haji. Jadi maknanya dia kena berada sebentar. Start lepas pada waktu zuhur. Di mana? Di Padang Arafah. Waktu dia kalau boleh di sebahagian siang dan sebahagian malam. Siang sampailah maghrib. Itu sekurang-kurangnya kalau bolehlah ambil sikit siang, ambil sikit malam. Baik. Itu wukuf. Jadi kalau orang yang tak sempat wukuf, maknanya dia sakit ke, masuk hospital ke, maka pada ketika itu dia tidak mendapat haji. Dia tak dapat haji. Kita ingat tu, wukuf di Arafah itu merupakan sesuatu yang rukun. Baik, seterusnya tawaf di Baitullah. Tawaf. Jadi tawaf juga merupakan rukun. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Hajj ayat 29. Wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf di Kaabah, di Baitullah. Yang mana ijma' ulama' ini maksudkan itu adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni maknanya tawaf yang rukun. Tawaf rukun. Jadi tawaf juga merupakan rukun dalam ibadat haji. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Berdasarkan kepada hadis Is'au. Fa inna Allah kataba alaikum sa'ya. Lakukanlah sa'i kerana Allah telah mewajibkan sa'i pada kamu. Dan juga sa'i ini telah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu rukun yang keempat. Yang kelima, rukunnya adalah mencukur sebagai rambut kepala atau memendekkannya.
Sama ada dia cukur ataupun dia potonglah. Kalau orang perempuan dia tak boleh nak cukur. Orang perempuan dia orang perempuan dia memendekkan saja. Orang lelaki dia kena dia boleh cukur lah, boleh cukur. Sebab Nabi kata laisa 'alal nisa al-haq, innama 'alal nisa at-taqsir. Kaum perempuan tak boleh mencukur rambut botak, tak boleh. Itu bercara dengan fitrahnya. Melainkan cukup hanya memendekkan sahaja. Dan juga disebut dalam hadis, naha Rasulullah SAW an tahliqal mar'ah ra'saha. Rasulullah melarang orang perempuan ni mencukur seluruh rambutnya. Tak boleh, orang perempuan tak boleh. Manakala laki-laki memanglah dituntut untuk bercukur. Allahumma arham al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala Allahumma arham al-muhalliqin. Qala wal muqassirin ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Bila mana Nabi SAW berdoa, Nabi berdoa, ya Allah, kasihilah, berilah rahmat kepada orang yang cukur rambutnya. Maka sebahagian sahabat bertanya, bagaimana orang yang memendekkan? Tak cukur apa habis. Nabi doa sekali, ya Allah, berilah rahmat kepada orang yang mencukurnya. Orang tanya lagi, bagaimana memendekkan? Baru Nabi kata, ya, termasuk memendekkan. Jadi maknanya di situ keutamaan kepada mencukurlah. Baik. Jadi itu rukun haji. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi adapun wajib haji ada benda yang berbezalah daripada rukun. Nanti kita akan bincang pula wajib haji kan. Wajib haji. Sebelum kita tu tengok umrah pula. Umrah ada 4. Kalau haji tadi ada 5, umrah ada 4. Yang pertama ihram. Ihram maknanya niat dan berihram. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul ataupun mencukur atau potong sebagai rambut lah. Jadi itu adalah umrah. Saya cerita dulu dia punya item-item. Sekali kita cerita secara lebih detail cara perjalanan secara keseluruhannya. Yang itu yang pertama rukun. Jadi kita tahulah rukun haji dan umrah ni. Kalau rukun haji ni ialah yang pertama sekali niat, ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima adalah bercukurlah, tahallul, bercukur. Dan yang keenam disebut tertib di kebanyakan rukun. Pada kebanyakan rukun. Adapun umrah, niat, ihram, kemudian tawaf, sa'i, cukur, ataupun tahallul, dan tertib pada kesemua rukun. Itu adalah rukun haji dan rukun umrah. Baik. Apakah wajib haji? Wajib haji adalah ihram di miqat. Ihram di miqat. Maknanya mengikut tempat-tempat laluan yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi dari Madinah, Nabi sebut tempat miqatnya adalah Zulhulaifah. Itu adalah miqat bagi penduduk Madinah Al-Munawwarah. Bagi penduduk Syam, miqat di mereka kat mana? Dekat Juhfah. Juhfah. Itu penduduk Syam. Manakala penduduk Najd, miqat mereka adalah di Qarnul Manazil. Penduduk Yaman, miqat mereka di Yalamlam. Jadi, bagi orang selain daripada mereka yang lalu di kawasan itu. Contohnya kita kalau pergi Madinah dulu, barulah kita nak pergi Mekah, maka miqat kita di Zulhulaifah. Ataupun kalau kita nak terus pergi Mekah, kita naik ke terbang, kita akan lalu di miqat Qarnul Manazil. Maka itu wajib. Wajib haji dan wajib juga umrah. Maknanya kena niat di miqat. Kalau kita tak niat di miqat, kita terlajak. Naik ke terbang, katakan, patut niat sebelum landing tu, lalu Qarnul Manazil. Kita tak niat, sampai Jeddah baru kita niat. Maka sah lagi ibadat kita, tetapi kena bayar dam. Sebab dia perkara wajib. Dan wajib haji juga melontar 3 jamrah. Melontar 3 jamrah. 11, 12, 13 Zulhijjah lah. Itu juga termasuk wajib. Kalau tak lontar, masih lagi dikira sebagai haji. Cumanya dia adalah, kita kata kena bayar dam lah. Kena bayar dam. Baik, antara wajibnya juga ikut mazhab Syafi'i adalah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Dan juga bermalam di Mina, walaupun ada beza sikit.
Ada yang kata itu termasuk dalam perkara-perkara sunat. Tetapi ada yang menyatakan itu termasuk wajib haji. Bermalam di Muzdalifah dan juga bermalam di Mina. Itu termasuk wajib haji. Baik, dan begitu juga tawaf wada' lah. Dan juga khilaf tawaf wada' ni adakah masuk dalam wajib ataupun sunat. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Dan sunat-sunat haji ni antaranya ifrad. Dia ada haji ifrad, ada tamattu' dan ada qiran. Ada haji ifrad yang kemudian memperbanyakkan talbiyah. Memperbanyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Membanyakkan talbiyah. Begitu juga tawaf qudum. Bagi orang buat haji ifrad, maka sunat untuk tawaf qudum. Mengerjakan solat sunat tawaf 2 rakaat. Dan sebagainya lah. Pakai putih. Itu adalah perkara-perkara yang melibatkan kita kata perkara sunat lah. Apakah perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram? Dalam ihram ni yang kalau dia buat sah tapi dia kena bayar dam, iaitu pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Walau tak payah kopiah tak boleh. Perempuan tak boleh pakai budak. Kan? Sikat rambut. Sikat rambut berapa? Kalaulah guna minyak rambut ataupun kalau rambut gugur. Itu kan sikat kan. Cukup rambut begitu jugalah. Potong kuku pun tak boleh, pakai minyak wangi pun tak boleh, makan memburu haiwan pun tak boleh, melakukan akad nikah pun tak boleh, melakukan persetubuhan atau suami isteri bercumbu yang disertai oleh syahwat, maka ini semua perkara-perkara yang merupakan larangan lah. Dia akan kena dam. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, sebelum masuk dam, saya nak cerita tentang keseluruhan pelaksanaan ibadat dulu. Baik, pertama saya nak sebut tentang umrah dulu, nak bagi faham dengan jelas. Ini kita lihat dalam kitab ni, dia punya syarat-syarat dia, dia punya rukun dia punya wajib dia. Baik, sekarang ni saya nak pergi kepada penerangan supaya perkara tersebut jelas kepada kita tentang pelaksanaannya. Yang pertama, saya nak sebut umrah. Mudah lagi umrah. Jadi sebut mudah dulu, lepas tu baru nak pergi kepada haji. Baik, umrah ni begini. Tuan-tuan, kita sebut dari rukun umrah ni adalah 5. Yang pertamanya niat, yang keduanya tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur ataupun tahlul, yang kelima adalah tertib pada semua rukun. Jadi kita nak buat umrah ni, umrah di mana? Umrah di Mekah. Adapun Madinah bukan umrah, Madinah ziarah. Nak buat umrah ni, kelima-lima perkara kita sebut tadi semuanya kita buat di Mekah. Adapun orang kata Madinah, Madinah ni adalah untuk kita menziarahi Rasulullah SAW. Begitu yang kata di Madinah. Jadi kalau orang pergi Mekah saja tak pergi Madinah boleh tak? Boleh. Boleh kalau dia nak cepat, dia ni ada conference ke, ada meeting dekat Jeddah 3 hari contohnya. Mana nak pergi Madinah lah. Dia pun turun ambil waktu sekejap, pergi buat umrah je di Mekah, tak balik ke Jeddah. Maka boleh. Tidak ada masalah. Kerana dia ibadat umrah itu dilakukan di mana? Di Mekah. Adapun di Madinah adalah ziarah. Tetapi biasa kalau kita pergi Mekah ni tak sempurna lah. Kalau pergi Mekah saja aku tak pergi Madinah. Maka dengan sebab itu kita pergi kedua-duanya. Baik. Sekarang ni kita tengok dulu. Kita dalam perjalanan umrah kita nak terus pergi umrah, pergi Mekah umrah atau nak singgah Madinah dulu. Ada 2 rute kapal terbang zaman sekarang ni. Ada yang pergi turun Jeddah, pergi Mekah dulu. Ada yang turun Madinah terus. Ataupun turun Jeddah, pergi Madinah. Ada. Baik. Sekarang ni kita lihat keadaan orang yang kalau dia nak pergi umrah melalui pergi Madinah dulu, ziarah dulu. Okey, dia pun pergi naik terbang, tak perlu pakai apa-apa ihram dan sebagainya, tak perlu. Dia pun terus terbang sampai ke Madinah. Duduklah Madinah kat situ, melaksanakan ibadat di Madinah. Kemudian waktu ready dah nak pergi buat umrah, dia siap-siap mandi di hotel, mandi sunat ihram, kemudian dia pakai kain ihram, kan, pakai kain ihram, kemudian dia pun pergilah
pakai ihram semua cukup dah. Tak, kalau laki-laki ni tak pakai pakaian berjahit, spandal tak boleh pakai, pom tak boleh pakai, hanya dua helai kain saja, satu dijadikan kain, satu dijadikan macam baju. Ihram lah. Kemudian akan naik bas, akan berhenti dekat Zulhulaifah atau Bir Ali. Di situlah miqatnya. Yang kita nak niat itu, rukunnya niat, tapi niat itu wajib di miqat. Maka kita berhenti dekat situ, kita pergi ada masjid di situ, kita masuk solat tahiyatul masjid, solat sunat ihram, dan juga kita niat nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, clear? Bila kita niat saja umrah, waktu tu kita sudah berada dalam ihram. Kita kena menjaga pantang larang semasa dalam ihram. Tak boleh potong kuku, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh cabut bulu dan sebagainya. Baik. Habis itu kita pun naik balik. Sunat untuk kita memperbanyakkan talbiyah lah lepas kita dah berihram ni, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita pun pergilah Mekah. Sampai di Mekah biasanya akan tak beg, ambil kunci hotel, makan sikit. Baik, kita nak pergi rukun yang kedua. Rukun pertama niat di miqat dah selesai. Pergi umrah ni. Rukun yang kedua ada tawaf. Jadi kita masuk tawaf. Tawaf ni pastikan tawaf ni macam solat. Cuma beza tahu boleh bercakap. Solat tak boleh bercakap. Itu saja. Tapi dia kena khusyuknya, kena fokusnya. Hari ni, alangnya hari ni kadang-kadang orang tawaf ni siap buat live TikTok lagi. Buat live Facebook lagi. Buat live. Dan sambil duduk tengok sambil. Hilang khusyuknya untuk, ini satu trend yang tak sepatutnya dilakukan. Hilang khusyuk untuk beribadat kepada Allah. Dia lebih utamakan dia punya followers dia daripada nama ibadat. Kemudianlah kalau nak apa? Nak buat live dan sebagainya. Ni waktu ibadat khusus ni. Waktu buat umrah ni, ketika tawaf ifadah ni, tawaf yang wajib ni, dia waktu tu lah duk kalut nak live dan sebagainya. Tak sewajarnya begitu. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, tawaf 7 pusingan. 7 pusingan bermula di Hajarul Aswad. Nak baca apa waktu tawaf? Baca apa pun tak apa. Nak zikir ke, nak baca Quran ke, nak berdoa ke, buatlah. Tidak ada masalah. Dia ada open, terbuka. Tidak ada yang dikhususkan. Jadi kita tawaf dengan khusyuk. Baik, itu rukun yang kedua. Tawaf. Sunat-sunat ya, lepas habis tawaf, sunatlah untuk kita salat sunat tawaf. Itu yang sunatnya. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Kemudian minum Zam-Zam. Itu juga sunat. Sebelum minum tu bacalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Baik. Seterusnya tuan-tuan dah habislah tawaf ni. Rukun yang kedua untuk umrah kita ni, kita pergi yang ketiga, sa'i. Daripada tempat tawaf tu telah kita tunaikan solat sunat tawaf 2 rakaat, kita pun pergi ke tempat sa'i. Sa'i juga begitu. Daripada Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah ke Safa 4, 5, 6, 7. Maknanya begitu, bermula di Safa dan berakhir di Marwah. Bermula di Safa, berakhir di Marwah yang ke-7. Yang ke-7. Begitu juga waktu sa'i ni. Bacalah zikir, doa dan sebagainya. Cuma beza tawaf dengan sa'i apa? Tawaf wajib dia berwuduk. Dia bersuci. Dia kena ada wuduk. Sebab tu Nabi kata dia macam solat tu, dia kena ada wuduk. Maka dengan sebab tu kalau batal wuduk, yang kata tawaf ni, dia kena keluar sekejap, ambil wuduk. Nanti sambung balik tawaf tersebut. Tak boleh diteruskan juga lah kalau tak berwuduk, maka tidak sah. Adapun sa'i, tidak ada masalah. Sa'i ni tak disyaratkan berwuduk. Jadi kalau tak ada wuduk pun boleh sa'i. Cumanya, kalau boleh sa'i ni pun nak kena fokus juga. Nak kena fokus betul-betul untuk membesarkan, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd dan sebagainya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Rukun dia. Yang keempat adalah tahlul. Tahlul ni kita dah sebut tadi bahawa kalau orang perempuan bergunting lah, mendekkan sedikit. Kalau orangnya 3 helai kan. Ya, ataupun bagi orang lelaki ni, dia boleh mengambil sama ada bergunting atau bercukur lah. Jadi bercukur tu betak itu lebih baik sebenarnya. Kan? Kemudian tertib ikut susunan.
Rukun yang kelima adalah tertib. Ikut susunan. Makna kena tawaf dulu, baru sa'i. Bukan sa'i baru tawaf, terbalik. Tak boleh. Ikut tertib. Baik. Sempurnalah pelaksanaan ibadah umrah kita. Jadi umrah ni satu ibadat yang tak susah. Dia simple. Dia tak susah. Dia sangat-sangat simple. Dan saya pun biasa untuk bawa orang pergi umrah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di Bandar Baru Bangi itu, saya penasihat syariah lah untuk Raudhah Munawwarah Travel and Tours di Seksyen 9. Jadi siapa-siapa nak pergi umrah apa semua boleh kontak lah. Tengok Facebook dan sebagainya ada Raudhah Munawwarah Travel and Tours di Bandar Baru Bangi Seksyen 9 dekat dengan Zahran, klinik Zahran belah atas tu. Itu adalah package umrah dan haji dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah, itu umrah. Kita sebut umrah. Umrah ni sangat-sangat simple. Baik. Selesai rukun itu, selesai umrah. Patah halal lah, selesai. Boleh pakai baju biasa dah. Waktu dia berada dalam ihram tu lah dia kena jaga pandang larang tu. Pandang larang, tak berwangian, tak potong kuku, tak cabut bulu, tidak memburu, kan? Tak pakai berjahit bagi lelaki, tak tutup muka bagi perempuan. Kalau buat juga maka dia kena dam. Dam yang bagaimana? Kalau itu dia lebih kepada dam, boleh pilih sama ada sembelih ekor kambing ataupun bagi makan 6 orang pakai miskin dengan seorang 2 cupak, kita ambil lebih kurang 10 rial. Untuk 2 cupak tu 5 rial dan untuk 6 orang 60 rial. Senang 60 rial bagi pada pakai miskin. Baik, apapun tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, itu saya sebut tentang umrah. Sekarang ni saya nak sebut tentang haji pula. Bagi tumpuan, baik haji. Saya sebut secara keseluruhan. Pertama, haji ifrat. Haji ifrat. Biasa orang buat haji ifrat atau tamattu' lah. Apa beza haji ifrat atau tamattu' atau qiran? Ada 3 jenis haji. Haji ifrat, haji tamattu', haji qiran. Dan sebelum tu saya terlupa. Tadi ni, berumrah tadi ni, bagi orang yang bertolak dari Madinah, dia bermiqat di Zulhulaifah. Bagaimana orang yang dari Malaysia ni, dia nak terus turun Jeddah, ambil bas, terus pergi Mekah, buat umrah. So macam mana? Baik, mereka itu akan melalui miqat di atas kapal terbang. Itu saya sebut tadi, miqat Qarnul Manazil. Jadi, sebelum dia nak terbang tu, kalau boleh pakai siap-siap lah. Kain ihram tu. Pakai. Cuma kalau nak, sebab tak niat lagi nak pakai t-shirt pun tak apa. Untuk baju, tapi seluar tu tak payah seluar lah. Pakai kain ihram terus. Sebab mudah nanti atas terbang untuk kita berniat ihram pada waktu dia bila sampai di Qarnul Manazil. Baik, kita pun naiklah ke terbang dalam kain ihram ni lah. Bila sampai lebih kurang setengah jam sebelum landing, akan lalui Qarnul Manazil dan akan diumumkan oleh pilot. Kita melalui Qarnul Manazil, jadi sesiapa yang nak berniat ihram umrah dia boleh niat. Maka bila mana kita melalui Qarnul Manazil tu, kita niat umrah lah. Nawaitul umrata wa ahramtu bihallahi ta'ala tadi sebut tadi kan. Niat umrah. Kalau kita terlupa niat atau tak niat, nanti sampai Jeddah baru nak niat, maka niat kita masih sah. Cumanya kita niat bukan di miqat, maka dia perlu kepada bayar dam. Itu beza dia. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, kita pun niat di Qarnul Manazil. Sampai di Jeddah, ambil, kemudian kita pergilah ke Mekah untuk melakukan ibadat umrah seterusnya. Tawaf, sa'i, cukup. Itu. Jadi kalau umrah ni dia hanya berapa jam saja boleh settle. Dia tak lama, sekejap je. Cuma perjalanan tu dah jauh sikit kan. Perjalanan kalau daripada KL ni nak terus, daripada Malaysia ni, dari Malaysia ni nak terus pergi ke Mekah tu, jalan jauh lah perjalanan tu. Ataupun dari Madinah nak pergi ke Mekah, jauh lah perjalanan tu. Jauh perjalanan sahaja. Tetapi dalam konteks pelaksanaan ibadat tu dia tidak banyak lah. Dia mudah dilaksanakan. Baik. Itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan umrah. Bagaimana pula dengan haji? Haji. Baik. Kita sebut tadi bahawa haji ini ada 3. Kita nak buat haji ifrat ke? Haji tamattu' ke? Haji qiran ke? Apa maksud haji ifrat? Haji ifrat ni adalah kita masuk ke Mekah tu dengan niat haji. Sebab
haji ni dia ada bulan haji. Kalau umrah ni sepanjang tahun tak ada masalah, bila-bila masa boleh buat. Tapi haji dia ada waktu dia. Waktu dia start 1 Syawal sampailah kepada wukuf 9, 10 Zulhijjah tu lah. Sampai habis laksana 13 Zulhijjah itu melontar di Jabrah. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu waktulah pelaksanaan haji. Jadi haji ni sebut tadi ada 3, ifrad, tamattu' dan juga qiran. Ifrad tu apa? Ifrad ni maknanya kita pergi masuk Mekah tu dengan niat haji. Kita pakai ihram siap lah. Niat haji. So haji berapa bulan? No, nak pergi wukuf no 9 Zulhijjah. Sampai berapa bulan? Kita sampai 1 Zulhijjah. So kita berihram selama 8 hari, 9 hari. Sekurang-kurangnya. Sebab apa? Sebab dia masuk ke Mekah tu dengan niat haji. Itu dia panggil haji ifrad. Haji ifrad. Maknanya kita buat haji dulu. Lepas pada tu baru buat umrah. Sebab dalam pelaksanaan ibadah haji ni bukan haji saja dengan umrah sekali. Betul Quran kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dalam melaksanakan haji tetap ada umrah. Cuma nak buat umrah dulu ke atau nak buat haji dulu. Maka dalam haji ifrad ialah kita buat haji dulu. Jadi buat haji dulu kita masuk ke Mekah dalam keadaan kita berihram. Kita niat ihram di miqat tadi ni. Di miqat kat mana? Dekat Qanun Manazil lah kalau kita dalam atas kapal terbang. Ataupun dari Madinah dekat Zulhulaifah atau Bir Ali tadi. Jadi kita berniat dekat situ untuk haji. Baik. Jadi haji ifrad ni bagaimana cara dia? Kita niat haji dulu, lepas habis haji barulah kita berumrah. Itu ifrad. Cuma ifrad ni dia tak kena dam. Tak kena dam. Tamattu' dan qiran kena dam. Tamattu' macam mana pula? Tamattu' ni ialah kita masuk Mekah ni dengan niat umrah dulu. Masuk Mekah dengan niat umrah. Maka settle umrah, kita tahallul. Kita tunggu musim haji pula. Barulah kita niat semula untuk haji. Itu dia panggil haji tamattu'. Dia kena dam. Sebab dia agak memudahkan juga. Dia panggil tamattu' ni mana bersenang lenang. Ada waktu itu kita bersenang lenang. Baik. Yang ketiga haji qiran. Qiran ni maknanya kita niat serentak antara umrah dan haji. Ni bagi orang sakit atau bagi orang uzur dan sebagainya yang ada keperluan lah. Baik, itu haji qiran. Dia serentak. Baik, kita tengok satu-satu tentang haji ifrad. Ada orang tanya, kat Mekah ni, buat haji ni nak buat mana? Mana bagus ya? Bagus tak bagus, semua bagus. Tapi ikut dia punya keselesaan dan kemampuan dia. Kalau dia pergi awal, kita tak mencadangkan buat haji ifrad sebab dia nak kena berada dalam ihram lama. Batang larang tu lama. Kadang-kadang dia terbuat juga begitu. Kalau waktu tu lama. Tapi kalau orang pergi dekat-dekat nak wukuf ni, eloklah kita buat, kita cadangkan supaya buat haji ifrad. Baik. Sebab haji ifrad ni makna masuk niat untuk buat haji. Umrah tak lagi. Settle haji, barulah pergi buat umrah pula. Itu dia panggil haji ifrad. Melaksanakan haji terlebih dahulu. Manakala tamattu'. Tamattu' ni senang lenang sikit. Bagaimana? Tamattu' ni ialah kita buat umrah dulu. Kita buat umrah dulu. Contohnya, kita masuk ke Mekah, niat ihram. Sebab nak masuk Mekah semua kena ihram kan. Tapi kita niat nak buat umrah lah. Buat umrah. Bila sampai di Mekah, kita pun dengan pakai ihram kita ni, kita pergi tawaf, kita pergi sa'i, kita pergi bergunting. Contohnya, kita bertahallul. Habislah umrah, tunggu waktu haji, nak wukuf di Arafah. Jadi maknanya, bagi mereka yang melaksanakan tamattu' ni, dia masuk Mekah dengan umrah dulu. Sebab kita sebut, bila buat haji ni, bukan haji semata-mata. Dia sekali dengan umrah. Sebab Al-Quran kata, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya di situ, apabila dia melakukan haji, dia kena buat umrah juga. Melakukan umrah, dia buat haji. Jadi dalam arti kata,
Haji tamattu' tu kita sebutlah tadi bahawa haji yang masuk Mekah ini untuk buat umrah dulu. Selesai umrah dia bertahallul, dia berehat sampailah masuknya waktu nak pergi berwukuf, dan orang macam ni untuk niat ketika nak berwukuf dia boleh niat di tempat penginapan dia lah. Di Mekah tu. Next tu. Baik. Jadi begini ya, kalau haji tamattu' sebagai contohnya, kita masuk ke Mekah, kita niat untuk buat umrah, settle umrah, kita pun tunggu pakai baju biasa dan tahallul. Baju biasa sampailah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah ni kita nak menuju ke Arafah dah. Jadi kita pakai baju ihram balik lah. Ada simpan tu pakai balik baju ihram untuk pakai ihram balik dan untuk kita nak pergi ke Arafah pada 9 Zulhijjah. So nak niat kat mana? Niat di hotel lah. Niat penduduk Mekah lah di tempat kediaman mereka. So kita pun niat lah. Niat nak buat haji. Yang disebut tadi. Nak buat haji. Maka kita pun akan dibawa ke mana? Ke Padang Arafah. Untuk berwukuf. Berwukuf ni pada 9 Zulhijjah. Tapi kalau tak buat haji biasanya dia pawai sikit lah. 8 Zulhijjah lebih dah malam tu dia pergi dah. Petang malam tu pergi dah. Pergi berehat sekejap. Ambil tidur satu malam dekat Arafah. Walaupun dia tak syarat tidur pun. Tapi bolehlah. Boleh dalam kemah tu. Duduk di Padang Arafah. Berzikir pada Allah Ta'ala apa semua. Kemudian kita akan solat jamak takdim Zuhur dan Asar. Di mana? Di Padang Arafah. Di Padang Arafah juga ada khutbah Arafah. Baik. Tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi maknanya bagi haji ini, saya sudah ulang sekali lagi. Pertama sekali, bila mana dia buat haji tamattu', dia masuk ke Mekah itu dengan niat umrah terlebih dahulu. Settle umrah baru niat haji. So nak niat haji itu nak niat mana? Niat di tempat kediamannya, di hotel ya, tempat penginapan dia. Kemudian setelah itu ada niat haji, dia pun bertolak untuk berwukuf di Arafah. Macam yang kita sebut tadi bahawa Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah berwukuf di Arafah. Itu antara kemuncak ibadat haji ni. Mana seluruh dunia ni berimpun. Dalam keadaan, kalau kita kata beramai-ramai ni, suasana sangat menakjubkan dan mengingatkan kita kepada Padang Mahsyar. Yang begitu juga hebat. Sangat menakjubkan dengan Padang Mahsyar. Menghimpunkan seluruh manusia. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi, kita akan pergi wukuf. Lepas niat, kita akan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni, dia bermula lepas tergelincir matahari, 9 Zulhijjah. Tergelincir matahari. Kemudian, solat itu dengan khutbah solat. Kemudian selesai sampailah maghrib, nak ambil sebagian siang sebagian malam, kita pun akan bertolak ke Muzdalifah. Itu wajib, wajib haji. Sebagian kata sunat, sebagian kata wajib. Wajib ni bukan rukun. Kita dah terang tadi wajib dengan rukun kan. Dia akan pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah tersebut. Bermalam mabit di Muzdalifah. Masuk wajib. Kemudian seterusnya keesokannya sebab dia tengah malam 9 Zulhijjah tu, esoknya 10 Zulhijjah dia akan terus ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah. Untuk melontar Jamrah Aqabah. Ini juga merupakan perkara wajib, bukan rukun. Sah dia kalau tak buat dia kena dam. Baik. Jadi melontar di Jamrah Aqabah. Lepas melontar di Jamrah Aqabah, kita dah boleh bercukur. Dipanggil tahallul awal. Dipanggil tahallul awal.
lepas kita melontar di Jamrah Aqabah di Mina. Jadi kita tahlul. Bila tahlul tu maknanya kita dah boleh pakai jubah apa semua dah lah. Ada orang waktu ni lah dia botakkan kepala apa semua bagi lelaki. Lepas tu dia ada dua choice, sama ada nak stay di Mina, nak laksanakan bermalam di Mina apa semua melontar di Jamrah 3 Jamrah 11 12 13 Zulhijjah ni, ataupun dia nak balik ke Mekah untuk bertawaf dan bersa'i, nak melengkapkan lagi rukun kan. So dia ada pilihan. Pilihan. Mana buat dulu kemudian pun tak apa. Kau nak buat dulu, maknanya lepas daripada tahlul tu, dia terus pergi ke Mekah, dia tawaf dan dia juga sa'i. Selesailah rukun. Selesai rukun, dia pergi pula ke Mina tadi untuk bermalam dan juga untuk melontar. Itu cara dia. Itu salah satu cara. Maknanya lepas daripada dia melontar Aqabah, dia berwukuf di Arafah, dia bermalam di Muzdalifah, dia melontar di Jamrah dan dia tahlul awal. Potong rambut. Dan tahlul. Boleh pakai baju biasa. Begitu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian, saya sebut tadi, lepas tahlul tu, dia ada dua choice. Sama ada nak stay di Mina, buat perkara wajib dulu, barulah balik ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Itu salah satu. Ataupun nak balik terus tawaf sa'i dulu, baru balik ke Mina. Sebab Mina ni kita nak kena bermalam. 2 hari atau 2 malam atau 3 malam. Itu bermalam. Dan selain itu kita kena melontar jumrah sama ada 11-12 atau 11-12-13. So dia bagi nafar awal sampai dekat 12 Zulhijjah saja. Nafar thani sampai 13 Zulhijjah. Jadi itu nafar awal dan nafar thani. Kita melontar ketiga-tiga jamrah. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Saya nak ambil contoh tabuh haji. Tabuh haji buat macam ni sebab dia tak nak kerauda. Iaitu selepas melontar Aqabah ni. Melontar yang pertama. Lepas ada malam di Muzdalifah. Melontar. Bila melontar tu, dia boleh cukup lah jambut. Maka dia stay dekat Mina lagi. 10 dah selesai, 11, 12, 13. Dia stay dekat Mina. Dia melontar pada 11. 3 jamrah. Jamrah pertama, kedua dan ketiga. Sughra, wusta dan juga kubra. 3. Baik, sebelah dia melontar, dia bermalam Muzdalifah 12 dan juga 13 lah bagi nafar thani. Bagi nafar awal, dia melontar 11 dan 12 sahaja. 11 dan 12. 13 tak masuk. Okey. Cuma syarat nafar thani ni, dia kena keluar daripada Mina sebelum terbenam matahari. Kalau dia lambat keluar, dia kena buat yang ke-13. Begitu. So melontarlah ketiga-tiga jamrah. Habis melontar tu, barulah nak pergi ke Mekah semula untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Sebab haji tak habis ni. Tawaf sa'i tak buat lagi. Jadi sebab tu saya kata, tawaf sa'i ni sama ada nak buat dulu atau buat kemudian, mana-mana pun tak apa. Kalau syarikat-syarikat swasta ni biasa ni, dia buat tawaf sa'i dulu. Nak selesai bawah semua. Lepas daripada dia melontar di Jamrah Aqabah tu, dia bersiap sedia untuk pergi tawaf dan juga sa'i. Kemudian baru dia patah balik ke Mina. Dia duduk lagi mah ke, duduk di hotel ke. Waktu malam, dia akan bermalam. Bermalam di Mina. Bermalam ni mana duduk di sebahagian malam. Kalau malam tu 9 jam, dia duduklah 4 jam lebih. Duduk dalam kawasan Mina tu. Sebab duduk dalam kemah, kalau kemah tu tak masalah lah. Boleh dilakukan. Cumanya tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi dia melontarlah. Dia melontar disebut tadi. Dan lepas dia balik dulu ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, dia patah balik ke Mina, bermalam dan juga melontar. Nah, haji dah selesai dah. Jadi, sebab tu kita kata haji ni tertib di kebanyakan rukun. Dia tak ikut tertib semua. Dia boleh ada ikut, ada tidak. Baik. Itu haji tamatuk saya sebut. Haji tamatuk masuk dalam keadaan buat umrah, iaitu masuk tawaf umrah, kemudian sa'i umrah, potong rambut dan semua. Itu niat umrah. Niat umrah. Dan niat umrah ni seperti yang tahulah,
termasuk musim haji dan juga musim-musim yang lain. Baik, selepas daripada itu, niat umrah, lepas tu bila dia tahallul berumrah, baru dia rehat di hotel. Sampailah untuk dia berniat ihram semula untuk pergi berwukuf. Itu saya nampak fulu dia tu kan. Jadi, itu keadaan dia. Adapun, kalaulah seseorang itu buat haji ifrad. Buat haji ifrad ni macam saya sebut tadi bahawa haji ifrad ni masuk Mekah tu dengan niat haji dah. Masuk Mekah dengan haji dah. Saya pernah jumpa satu ketika 2 tahun lepas saya pergi haji. Ada seorang ni 3 minggu. 3 minggu dia masuk tu dengan haji ifrad. Oh, janganlah lama. Okay. Dia nak betul ruku tak boleh. Panjang ruku kan. Betul misai pun tak boleh kan. Daya tahan lah. Daya tahan tu bagaimana. Baik. Jadi haji ifrad ni begini. Bila kita niat, kita terus ke Mekah tu, kita niat haji dah. Tak niat umrah macam tamattu'. Tamattu' masuk Mekah yang pertama, kita niat umrah dulu. Lepas tu buat haji. Dah. Haji ifrad ni ialah kita masuk Mekah tu dengan niat haji dah. Jadi, bila kita dah pakai ihram semua, niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, kita pun pergilah. Apa kita perlu buat? Sebab kita umrah pun tak buat, haji nak kena pergi tunggu. Masuk di Mekah ni, kita buat tawaf qudum dulu. Itu bagi haji ifrad ni. Tawaf qudum, tawaf selamat datang. Jadi maknanya, perempuannya masuk Mekah tu dengan tawaf. Kena ada tawaf. Begitu. Jangan masuk saja, masuk-masuk duduk tunggu yang nak buat kerja haji kan. Maka dengan sebab itu, peringatan bahawa dia hendaklah sebut tadi, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi maknanya haji ifrad ni kita sebut tadi bahawa masuk-masuk tu dia tidak ada apa lagi ibadat lain nak buat melainkan dia kena tawaf qudum. Tawaf qudum, tawaf selamat datang. Dia berbeza dengan tawaf wadah. Tawaf wadah selamat tinggal, dia selamat datang. Sebab dia lah memang ihram pun, ihram. Dia masuk tu, dia pun tawaf qudum. Habis tawaf qudum tu dia tunggulah musim haji. Dia tak perlu niat bagilah sebab memang dia niat lah. Cuma dia jaga pantang larang lah dalam suasana yang seumpama itu. Cukup tarikh dia 8 Zulhijjah. Maka dia akan dibawa sama-sama orang lain pergi ke mana? Pergi ke Arafah untuk berwukuf di Arafah. Dan sampailah habis kerja haji dia, selesai apa semua. Dia sebut tadi flow dia kan. Dia kena tawaf, sa'i, apa semualah melontar. Clear semua. Maka dia ada choice sama ada dan begini, bila dia selesai apa semua, dia kena laksanakan umrah. Begitu maksud dia. Sebab dia masuk tadi, haji ifrad ni masuk dengan haji, niat haji. Sedangkan kita sebut haji, pelaksanaan haji ni dia mula kedua sekali, haji dan umrah. Jadi dia settle haji, dia masuk dengan niat haji, itu selesai, dia perlu pula untuk buat umrah. Begitu. Dia perlu buat umrah. Niat umrah pula. Jadi, dia laksanakan umrah sampai tahallul. Maka selesailah pelaksanaan ibadah haji dia. Jadi begitu keadaan. Itu adalah beza antara haji tamattu' dan juga haji disebut tadi ifrad. Jadi itu keadaan dia, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya sebut gambaran secara keseluruhan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Apa pun saya nak buka soalan juga ni. Pun ada yang nak bertanya apa, dipersilakan. Buka soalan dulu. Kita buka soalan dulu. Pokok nak menjawab apa-apa persoalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan perempuan. Baik, ada soalan? Nak tanya? Tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syarat sah haji tadi
antaranya bukan orang yang berakal kan. Mana orang berakal, tapi kalau budak orang yang autism ke, yang apa, yang macam apa ni? Yang kurang akal, bukan kurang akal, dia macam apa? Macam? Yang tak sempurna lah, macam OKU tu kan. Dia wajib tak haji? Baik. Kalau kita lihat OKU ni ada pelbagai jenis OKU. Itu termasuk. OKU ni ada pelbagai jenis OKU. Ada yang OKU cacat anggota. Ada wajib haji juga. Itu wajib haji. Apabila dia mampu lah. Tapi ada OKU yang berkaitan dengan mental. Berkaitan dengan dia tak okey. Dia tak boleh fikir dengan betul. Dia risah kalau doktor. Contohnya. Maka OKU yang sedemikian dimaafkan. Maknanya dia masuk dalam kategori tidak berakal tadi. Sebab dia sendiri tak boleh bezakan. Dia tak boleh beza. Dia tak tahu. Kadang okey, kadang tak. Kadang mental macam dia tak boleh nak memahaminya. Kan? Tapi kalau OKU yang peringkat mild, peringkat ringan dia, dan dia boleh faham, dia boleh tahu, dia boleh belajar pula, kan? Maka yang tu dia kena belajar lah untuk laksanakan. Sebab dia kemampuan. So, OKU ni saya nak sebut sebagai satu keputusan tidak, tapi sebab dia ada kepelbagaian. OKU ni ada yang peringkat yang heavy, peringkat sederhana dan juga peringkat yang ringan. Jadi mengikut peringkat lah. Mengikut case by case. Tengok bagaimana. Itu OKU lah. Kalau dia sampai tahap hilang akal atau tak berakal dia tersebut tadi, maka dia tak wajib lagi. Baik. Silakan, siapa nak tanya lagi? Ada soalan lagi nak tanya? Dibuka soalan. Sama ada soalan yang berkaitan dengan tajuk, luar tajuk pun tak apa. Kita buka ruang. Silakan. Luar tajuk, isu semasa, kalau nak tanya, boleh diajukan soalan. Ada? Tak ada? Semua dah okey? Sebagai gambaran tu sebab apa? Sebab haji ni, dia kalau setakat baca, dia tak ingat, dia tak faham pun. Dia kena buat praktikal. Pertama kalau orang dah biasa pergi, dia tahulah macam mana praktikalnya. Kan? Begitu. Kadang-kadang baca ni dia tu hukum makam je lah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ada soalan Ustaz. Yang macam contohnya Ustaz buat, cakap tadi tentang ifrat tu terlalu lama. Orang tu tak begitu faham dan katakan tak faham. Tak begitu faham lah antara ifrat dengan tamattu' ni. Jadi dia cuba niat ifrat, lepas tu tengokkan Allah terlalu lama. Boleh tak dia batal tukar? Tak, dia masuk dengan ifrat, kena ifrat lah. Dia masuk, tak boleh tukar Ustaz. Sebab masuk ifrat ni, dia masuk, dia tawaf qudum, dia tak buat umrah. Beza dengan tamattu', dia masuk tu dengan melaksanakan umrah. So, itulah perbezaan dia lah. Ya. Mana dia tak boleh ubah lah, walaupun teruk macam mana pun. Ya. Okey Ustaz. Terima kasih. Soalan? Baik. Tak ada, kita tengok dam sikit. Dia dam. Yang ni, biasanya orang nak pergi umrah haji, dia akan tengok balik lah. Baca balik lah kan. Cuma kita tengok sekilat lalu lah. Gambaran. Dam ni, ada 5 jenis. Yang pertama, dam yang wajib kerana meninggalkan salah satu kewajipan haji. Kalau wajib haji lah. Dam jenis ni berupa kambing lah. Sudah sembelih kambing. Contohnya, tinggal wajib haji. Wajib haji apa dia? Malam di Muzdalifah, melontar di Jamrah. Itu wajib haji lah. Dia kena sembelih seorang kambing. Kalau tak nak kambing, diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari ketika mana duduk di Mekah,
buat haji 7 hari ketika balik Malaysia. Itu kau tak mampu untuk seekor kambing. Baik. Yang kedua, dam yang wajib ditunaikan kerana mencukur rambut atau melakukan perbuatan yang mempamerkan kemewahan seperti pakai minyak wangi dan sebagainya. Dalam kategori ini, orang yang terkena dam boleh pilih. Boleh pilih antara menyembelih kambing, puasa 3 hari, atau sedekah 2 cupak kepada 6 orang fakir miskin. Begitu. So boleh pilih antara satu. Kalau tak mau sembelih kambing tak apa, dia boleh 60 rial. 2 cupak. Apa kita sebut tadi? 6 orang. Dia kata kalau 1 cupak 5 rial, 2 cupak 10 rial. So 6 orang 60 rial. Tu lebih dah tu sebenarnya, kita lebih dah tu. Itu seekor kambing. Tak mampu juga ataupun boleh pilih ataupun nak puasa 3 hari. Boleh. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian. Kemudian kategori yang ketiga, dam yang wajib kerana halangan untuk melaksanakan ibadah haji. Dia panggil hasar. Dia nak laksanakan terhalang. Dia dah ihram apa semua dah, tapi dia terhalang. Maka dengan sebab tu kena sembelih lah dalam kambing. Kena sembelih. Jadi itu kerana apa? Kerana dia terkepung. Contohnya zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi nak buat umrah dalam pisau Hudaibiyah, tak pakai ihram semua niat di Muzdalifah, mari-mari kat Hudaibiyah, tiba-tiba tak boleh masuk. Tiba-tiba tak boleh buat umrah, tak boleh buat. Maka tak kena tahallul lah. Tahallul itu dengan sembelih kambing lah. Ataupun satu bahagian lembu. Baik. Dam yang wajib kerana membunuh haiwan buruan liar. Merpati ke, kan? So dia boleh pilih. Apabila haiwan yang dibunuh itu ada padanannya, maka dia boleh membayar korban berupa binatang ternakan yang sama atau mengira nilainya, lalu membeli makanan dan menyedekahkannya. Ataupun dia boleh menggantikan dengan puasa sebanyak hari setiap timbangan cupak yang diperhitungkan dengan nilai haiwan tersebut. Banyaklah ini kan. Baik. Tapi kalaulah haiwan dibunuh itu tidak ada padanannya, maka dia boleh kira nilai. Contohnya, seekor belalang. Belalang orang makan juga tu. Maka kena nilai. Berapa. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Yang kelimanya, dam yang wajib kerana persetubuhan. Orang yang terkena jenis macam ni, maka dia kena pilih. Pertama, dia wajib menyembelih unta. Kalau tak mampu, dia digantikan dengan lembu. Kalau tak mampu juga, dia ganti dengan 7 ekor kambing. Kalau tak mampu juga, dia kena kira harga seekor unta, lalu membeli makanan dengan harga itu bagi menyedekahkan. Itu harga seekor unta. Bila itu pun tak boleh, dia boleh ganti dengan puasa setiap hari, sehari sejumlah timbangan nilai barang tersebut. Sehari cupak. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka itu adalah perkara-perkara yang melibatkan dam lah. Dam. Habis tuan-tuan, kita penerah. Yang kata haji dan umrah ni, kita penerah. Dah habis. Tajuk ni, saya sebut secara ringkas lah. Terlalu sangat ringkas. Sebelum kuliah akan datang, kita akan bincang tentang faraid lah. Warisan. Jadi untuk hari ni, itu secara ringkas kita sebut. Untuk kita mengenal pasti ibadat secara keseluruhannya. Tapi apapun kalau bab haji dan umrah ni, macam yang saya sebut tadi, mesti kita ikut kursus sebelum kita pergi. Walaupun sekejap pun tak apa dah, sebab dia melibatkan praktikal pelaksanaan. Kadang-kadang kalau ambil teori, lupa juga. Tak ingat, dekat-dekat tu ambil balik, bincang balik. Maka boleh laksanakan dengan sempurna apabila kita dah ada pengalaman. Pergi ke sana, kita dah ada ni, nanti lebih mudahlah untuk kita mengendalikan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, sekali lagi kita buka soalan sebab saya rasa untuk hari ini diberitahu saya kita kena berhenti 10.30 juga.
Maka insyaAllah kita putus setengah lagi seminit. Jadi kuliah akan datang kita akan bincang tentang warisan dan wasiat. Ini berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan wasiat. Ini penting tak ni? Yang berkaitan dengan kehidupan pada hari ini. Sebab apa? Sebab kadang kita tengok ada 90 bilion kata umat Islam melalui kata pusaka yang tidak dituntut. Banyak mana? Ya, enggak. Nanti kita akan bincang pada kuliah akan datang insyaAllah. Jadi sekali lagi saya buka persoalan. Sekiranya ada apa-apa nak tanya, bersilakan. Ada? Masih tak ada? Tak ada. Baik, kalau tak ada kita berhenti sekadar itu. Mudah-mudahan sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Taala agar dipermudahkan segala urusan kita, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan iman kita dan kita melaksanakan aktiviti di atas dunia ini menurut parameter yang digariskan oleh hukum syarak. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya maaf sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.